Hi, saya Hatta Dolmat. This is my journey for KL Fashion Week 2020. Okay, kita dah boleh ni. Alhamdulillah, insyaAllah ready dan cuma nervous sikit. Dia tahu yang minggu ni. So Hatta dah ready dah? Dah. So kita pergi meeting ni, kita nak present KL Fashion Week punya proposal. So this is kita punya first time nak present. So harapnya okey lah. Design semua ada dalam bag kan? So Hatta dah ready? Alhamdulillah, insyaAllah ready dan cuma nervous sikit sebab this is first time macam presentation pasal sustainable ni semua. Kita first time buat. So recycle, sustainable, so I pun nak tahulah juga pandangan dia. Meeting kau apa? Meeting lagi setengah jam kan? Okey, jom. Hopefully okey lah. Hopefully presentation okey. Okey. So sekejap lagi kita present lah ya. Kita present, lepas tu kita kena tunjuk macam mana textile waste ni berkaitan dengan fashion and pengisian tu. Kita kena orang faham apa kaitan fashion dengan textile. Textile waste. Ya. Okey. Oh, Hatta tahu tak, serata dunia sekarang, especially first world country, orang buat baju daripada kain yang dibuat daripada plastik botol. Dan juga H&M kan, dia buat, tengok ni Hatta sekejap dia buat kain daripada pineapple leaf dengan orange peel and algae. Wow, ni another level of sustainable technology. Ya, saya rasa level Hatta ni macam kena that level lah. Kain itself tu, fiber tu datang daripada benda yang tidak mengotorkan atau mencemarkan alam. Jadi kat Malaysia ni tak ada orang buat lagi? Belum lagi. Kalau I boleh buat benda ni dan this collection menggunakan recycle material. So I harap I dapat more info dari Suzy more tahu pasal benda ni dan kita pun masih belajar. So I harap Suzy dapat bagi kita more info lah. Esselbukop ni objektif dia adalah untuk kita menguruskan pengurusan sisa pekerja di negara kita lah. Cabarannya kita setiap hari kita keluarkan 38,000 tan sisa pekerja. Mengikut selalu sisa pekerjaan ni berdasar kepada bilangan penduduk yang ada di negara kita lah. Jadi macam mana kita nak menguruskan ni? Jadi salah satu sisa pekerjaan ataupun sampah yang kita keluarkan ini adalah sampah fabrik. Inilah sampah yang kita belum ada solution lagi. Jadi kita sedang merancang lah program-program ni dan dalam masa yang sama Hatta pun datang dengan kita. Jadi dan juga close sekali lah. Jadi kami di Esselbukop ucapkan terima kasih kerana untuk makluman, fabrik ni dia dasar kepada tapak pelubusan yang kita ada. Kita ada 27 tapak pelubusan di urus Kota Esselbukop, 195,300 tan sehari atau 6.3% daripada sampah tu terdiri daripada fabrik. Maknanya fabrik ni masih lagi berakhir di tapak pelubusan. Jadi ini yang kita cuba atasi lah. Jadi Hatta sendiri daripada industri fabrik ni, industri fashion ni mengeluarkan fashion terbaru, why not kita bekerjasama untuk kita kurangkan fabrik di tapak-tapak pelubusan. Cara dia, kita kena mengitar semula fabrik ni. Jadi daripada sisa fabrik ni boleh dibuat fashion terbaru lah, idea baru. Jadi ini kita dah laksanakan pun. Kita ucapkan terima kasih di mana kita sedang melaksanakan program-program kesedaran kepada masyarakat lah, terutama bagi peminat-peminat fashion, untuk kita keluarkan produk-produk yang boleh diguna semula. Di sini banyak sebenarnya kita boleh bekerjasama dan kita pun boleh mulakan dengan projek kita iaitu kempen Recycle Through Refashion. So yang tu memang dekat di hati Hatta. So Klaus pun banyak membantu nanti. So bagi pihak kita, saya rasa kita banyak akan lebih kepada kempen and also kita akan mengajak masyarakat lah untuk memberi kesedaran awam tentang bagaimana nak menguruskan sisa fabrik nanti. Terima kasih banyak Esselbukop juga Scare kan sebab mengambil idea KL Fashion Week ni sebagai platform
untuk Hatta dan juga untuk kita bersama bagi menyuarakan sesuatu. Macam Hatta, apa yang Hatta nampak dalam 15 tahun dalam industri, terasa Perika Fashion bila ada platform yang besar macam ni, dia bukan just untuk platform untuk membuat koleksi semata-mata, tapi tiada suara atau tiada apa yang nak diceritakan. Dia akhirnya menjadi koleksi-koleksi sama seperti kebiasaan yang ada. Dan kita nak educate semua at least dapat the idea tentang sustainable, tentang recycle, tentang lambakan fabric, tentang apa yang dikumpul oleh kain yang didonate oleh masyarakat ke Clothscare, dan juga ilmu-ilmu yang saya juga perlu tahu dari segi data dan sebagainya. Dengan adanya influence macam Hatta, like kita pun bersetuju kalau saya jahit baju saya cakap RM3, tapi kalau Hatta buat jadi RM3,000. So nilai dia tinggi, sangat tinggi. Selain daripada buat daripada kain remnant, kita kena pergi ke taraf antarabangsa, di mana di antarabangsa nombor 1 kain daripada buat daripada plastik botol. Dibuat plastik botol, kita kena cerita ke orang plastik botol tu bukan setakat plastik botol, kita weave dengan cotton ke apa, kita tropical weather H&M, the most successful brand in the world, dia guna apa? Dia guna nenas punya leaves, daun nenas nak buat baju. So kita kena di taraf itu supaya orang faham baju bukan setakat fashion, baju tidak boleh diurai, dan kita boleh buat daripada recyclable item, buat balik so that it regenerates. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan saya berharaplah bukan saja Hatta tapi industri player, fashion lah, industri player dalam, kalau kita ada program dalam KL Fashion Week nanti, semua penggiat-penggiat seni dan fashion ni supaya dapat mempelopori dan mengikutilah apa yang Hatta dah laksanakan. Jadi itu satu sumbangan, bukan saja sumbangan kepada industri fashion, tapi sumbangan kepada negara dalam aspek pengurusan pekerjaan dan pengurusan awam lah. So tadi kita dah meeting dengan CEO SW Corp dan juga Suzy dari Clothscare dan juga semua tim yang terlibat. So Hatta rasa happy, lega sebab benda ni macam benda yang sangat besar pada Hatta dan benda yang baru Hatta nak buat dan present pada CEO SW Corp. So Hatta rasa beban tu dah lega dan Hatta excited untuk buat something, Hatta excited untuk menghasilkan koleksi pula dan mendapat material dari Suzy lah. Secara keseluruhannya Hatta boleh nampak CEO SW Corp dan juga Suzy dari Clothscare happy dengan idea Hatta untuk membuat koleksi dan juga kerjasama dengan mereka untuk Sustainable Awareness Movement KL Fashion Week. So mereka dapat nampak benda ni ada sesuatu yang baru dan kena dengan apa matlamat dan objektif mereka lakukan. So Hatta harap benda ni akan sukses lah. So secara rumusan dia, saya ni sangat excited sebab saya berkolaborasi dengan SW Corp dan Hatta Dolmat juga. Daripada kita start recycle through refashion, dan sekarang kita akan bersama-sama menjayakan Kuala Lumpur Fashion Week 2020. Ini adalah pertama kali designer di Malaysia dia buat kain yang cloth. Cabar Hatta buat tu, kain tu kita buat warna putih, kain putih kita yang dibuat daripada lebih kurang 6 plastik botol 1 meter tu. Kita cabar Hatta untuk letakkan design dia yang dah buat tu and cetak kepada kain tu. Dengan kata lain, kain tu akan menjadi kain pertama di Malaysia yang dicetak di Malaysia dan design pun daripada orang Malaysia dan akan dipaparkan ke Kuala Lumpur Fashion Week. Pertama sekali kita akan menggabungkan waste management dan fashion, apatah lagi dengan Hatta Dolmat, nama dia memang sangat famous, supaya orang faham baju tu orang tengok kalau Fashion Week mesti glamour, tapi bukan begitu. Glamour tu kita kena ada content. Most importantly, it will be discussed by Hatta Dolmat. He will go into detail about design and also slow fashion juga. Again, secara rumusannya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada SW Corp dan diharapkan textile waste kita yang berjumlah 6.3% ni dapat di-abolish so that kita keep it out the landfills. Dan most importantly kepada Hatta, saya sangat-sangat excited. Saya tak sabar sangat nak tengok baju-baju, kasut, hat ke apa yang dia buat daripada recycled plastik botol, because it has never been done before and you're gonna be the first in Malaysia.
Next in Hatta, the Sustainable Project. Apa opinion tu? Kita tengok. Wow, so Bidini, kita nak buat something new dekat the industry. Jadi, thank you for your time. Thank you for bagi kita like info pasal like every benda-benda yang baru yang I tahu.